着鱼跳那一座山，波光摇鱼儿游，弯弯小溪。我的故乡在远方，也在我梦里。未见朋友们，今在何方？每当狂风暴雨，总会想起故乡的山里拥有气息。父亲母亲在远方，又在我梦里。何时能再见到想念的你？父亲母亲在远方，又在我梦里。何时能再见到深爱的你？妈妈，我们想你了，我们有亲手机了。何时能再见到深爱的你？ Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your Okey. Dapat tengok satu video tadi, cikgu tunjuk satu video. Okey, kisah tu tentang apa? Kisah tentang dia nak mengumpul duit. Nak beli handphone. Nak beli handphone. Cerita sekarang lah. Handphone tu macam satu keperluan. So, dia kumpul duit nak beli handphone. Tapi, pada sampai masanya, ada lagi keperluan yang lebih penting. Kasut adik dia. Kalau beli handphone, adik dia tak pakai kasut. Akhirnya dia beli kasut. Baguslah. Maknanya dia pilih apa keperluan. Kat situ ada dua. Satu kehendak, satu keperluan. Jadi kena pilih lah antara mana yang lebih penting. Satu keperluan ke, yang mana kehendak, yang mana keperluan. Kehendak ni tak perlu pun tak apa. Tapi keperluan, memang benda tu perlu. Contoh macam keadaan kita sekarang ni, ada orang, keluarga yang terpaksa diberhentikan pekerja, kilang ditutup, kilang yang tak perlu ditutup, jadi dia tak dapat nak bekerja. Jadi kat situ kena pilih keperluan ataupun kehendak. Keperluan memang benda keperluan untuk kita hidup. Kalau kehendak ni tak perlu pun tak apa. Kehendak ni tak perlu pun tak apa. Sebab dia tak ada dia pun kita boleh hidup. Contoh macam tadilah, handphone. Tak ada handphone, boleh hidup lagi. Tapi kalau tak ada beras, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada pakaian. Jadi kat situ keperluan dengan kehendak. Kena bezakan antara keperluan dengan kehendak.
So, cikgu nak kaitkan apa yang kita tengok video tadi dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk pengurusan wang. Tentang bijak mengurus wang dan membuat keputusan. Jadi kat situ tadi kita tengok macam mana dia nak mengumpul duit. Dengan cara ambil upah, dapat sikit pergi letak dekat tabung. Itulah simpanan. Itu macam mana kita nak menyimpan wang. Jadi dalam pengurusan wang ni, dalam mengurus wang ni, dia ada dua perkara yang besar kat sini. Pertama, macam mana kita nak dapat duit. Yang kedua, bagaimana kita nak menguruskan duit tu untuk kita belanja. So, dia ada dua lah. Satu, kalau kita cuba nak lukis dia punya, cuba lukis wallet lah. Wallet kita. Macam mana lukis wallet ni? Lebih kurang lah. Wallet kita ni. Dompet lah, dompet. Ada satu masuk. Masuk ni apa? Pendapatan kita. Macam mana kita nak dapatkan duit. Ada banyak cara lah. Mungkin macam kita, awak hanya bergantung kepada ibu dan ayah. Ayah awak bagi, bagilah. Mak awak bagi, bagilah. Mungkin duit hari raya. Apa lagi? Pendapatan awak. Ni nak raya ni, raya haji ni, kita pun tak boleh ke mana, tak boleh nak kumpul duit lah. Apa lagi? Pendapatan harian. Mungkin mak ayah awak bagi duit belanja hari, duit belanja harian, pergi sekolah tu kan. Itu pendapatan awak lah. Apa lagi? Mungkin dapat hadiah dalam bentuk duit. Itu adalah semua pendapatan. Apa yang masuk duit pada kita. Kemudian yang kedua ialah macam mana kita nak belanja duit tu. Biasanya kita dapat duit, kita akan belanja lah. Kita tak simpan semua, biasa akan belanja. Belanjanya mungkin makan, minum. Kalau awak dapat duit, biasanya pergi duit harian kat sekolah, ialah awak belanjanya ialah makan dan minum lah. Ataupun awak beli alat tulis. Ada tak awak pergi beli beras? Tak ada kan? Mak beras orang lain belilah, mak ayah awak beli. Biasanya awak beli benda-benda macam tu lah. Okey, nama dia apa? Perbelanjaan. Cikgu punya tulisan ni, kalau tulis memang macam ni lah. Alright. Boleh baca kan? Jadi ada dua. Satu, pendapatan, perbelanjaan. Ataupun dalam istilah ni kita panggil sebagai input lah. Input ni benda yang masuk. Ni sebagai output ialah benda yang kita belanja. Benda yang keluar. So, tadi cikgu dah terangkan pendapatan, apa cara untuk dapatkan duit, upah dan macam lah. Perbelanjaan ialah buat belanja duit tu. Satu duit masuk, satu duit keluar. Jadi kena dua tu kena tahu. Jadi selepas kita belanja, dia akan ada baki. Dia akan dapat baki duit. Dalam istilah matematik, baki tu menunjuk kepada operasi apa? Operasi tolak. Okey, operasi tolak. Apa tolak apa? Pendapatan tolak belanja. Pendapatan tolak belanja. Contoh kita dapat duit RM10. Kita belanja RM3. So baki berapa? 10 tolak 3. So dia punya rumus untuk kira pengurusan wang ni, pendapatan tolak perbelanjaan. Ataupun input benda yang masuk, tolak benda yang keluar. Output dapatlah baki kat sini. Ni baki.
Ini cikgu tak boleh lama sebab pukul 8 awak ada program kan. Ni apa tadi? Baki. Okay, baki. Okey, itu rumus dia untuk pengurusan wang, pendapatan, tolak perbelanjaan. Contoh, ini dia satu perbelanjaan yang bijak, satu perbelanjaan yang tak bijak. Pengurusan wang yang bijak, satu. Pengurusan wang yang bijak, pengurusan wang ada dua satu bijak, satu tak bijak. Ada orang bijak menguruskan wang, satu orang dia tak bijak, tak fikir. Belanja je. Akhirnya dia berhutang. Macam tu. Satu bijak, satu tak bijak. Bijak ni bila pendapatannya lebih besar berbanding dengan perbelanjaan. Contoh, ni pendapatan, sekejap nak lukis macam mana ni Contoh, cikgu bagi RM 10, pendapatan RM10. Belanja, yang tadilah cikgu tu belanja RM3 je. Dapat baki 7. Mana dia bijak urus duit dia dah baki lagi. Dia tak guna duit banyak, dia guna RM3 je. Ada baki RM7. Jadi penggunaan yang tak bijak, ada RM10. Dia guna semua tu. Betul, dia guna semua tu. Ataupun dia guna lebih daripada tu, dia berhutang. Contoh, dia nak beli barang tu harganya RM15. Dia nak guna barang tu RM15, dia berhutang. Berhutang lagi RM5. Contoh, dia nak belanja RM15. Ini langsung tak bijak lah. Kalau RM10 tu boleh tahan lagi. Ada RM10, belanja RM10, ada baki kosong. Bolehlah tahan lagi sebab tak ada simpanan kan. Tak ada baki. Tapi orang lagi yang tak bijak ni, dia ada RM10 tapi nak belanja RM15. Mana dia dapat lagi RM5 tu? Dia terpaksa berhutang. Berhutang. Yang ni masalah ni, dia hutang kawan dia. Dia akan jadi berhutang. Berhutang berapa? Berhutang RM5. Berhutang RM5. Okey. Di kat situ ada pengurusan wang, satu bijak, satu tak bijak. Alright. Jadi awak faham dia punya rumus asas dia, pendapatan tolak perbelanjaan. Duit masuk, tolak duit keluar. Input tolak output. In tu masuk, out tu keluar. Okey. Kita tengok latihan muka surat. Apa ni? 50 semalam 50. Ini 51 ni kot agaknya. Betul tak 51? Ya, buka. Ya, cikgu. 51. Okey, good. Okey, kat sini awak akan senaraikan. Dia ada dua hari tu, Isnin dengan Selasa. Hari Isnin dapat wang ialah, kat sini ialah input ataupun pendapatan. Dapat wang ni ialah pendapatan. Ini ialah pendapatan. Belanja ialah perbelanjaan lah. Okey, cuba senaraikan hari Isnin. Mudah je tu. Cuma nak tulis duit punya ni ya. Mudah. Okey, tulis berapa? RM 3. Dapat wangnya, wang saku RM 3. Wang saku ialah pendapatan lah. Okey, belanja. Belanjaan. Apa yang dia belanja kat situ? Nasi lemak. Okey, tulis kat situ nasi lemak. Satu lagi, pensil.
Tulis berapa? RM 50 sen. RM 50 sen. Okey, simpan berapa? Macam mana kita dapat simpan? Baki daripada selepas berbelanja. Tolak tadilah. Pendapatan tolak perbelanjaan. Okey. RM3 tolak RM1. RM3 tolak jumlahkan kat sini. Dia belanja berapa? Dia berbelanja RM2. RM2. Good. So 3 tolak RM2 dapat RM1. Apa M cikgu ni? Dah macam apa dah? RM1. Okey, lengkapkan hari Selasa. Derma pun dikira sebagai belanja. Derma duit keluar. Beli sandwich duit keluar. Kena tengok situasi. Situasi tu duit keluar ke duit masuk? Duit keluar. Yes. Okay, itu lengkapkan sendiri. Jumlah ialah jumlah simpanan. Okay, jumlah ni adalah jumlah simpanan nanti. Okey, dah selesai, nanti buat sendiri yang tu. Cikgu nak tunjuk lagi satu jadual. Okey. Satu nampak tabung ni ialah pendapatan. Satu yang duit terbang ni apa? Perbelanjaan. Perbelanjaan. Duit keluar. Okay, cuba tengok sini. Pendapatan boleh jadi, ni contoh dia bagi satu jadual. Jadi kalau awak nak bijak menguruskan wang awak, kena ada jadual lah. Satu pendapatan, satu perbelanjaan. Bahagian pendapatan dan perbelanjaan. Bezakan dua. Jadi awak dapat agak awak punya belanja untuk bulan tu. Ni kalau dia kata bajet bulanan, ini cerita tentang bulanan lah. Jadi pendapatan boleh jadi dari awak dapat daripada wang saku, hadiah ataupun upah. Duit masuk itu semua duit masuk. Input. Awak bajet ni, apa maksud bajet? Adalah awak anggar berapa awak akan dapat bulan depan. Contoh bulan 7 awak anggaran dapat berapa. Tapi jumlah sebenar awak dapat jumlah yang sebenar. Baguslah. Apa yang kita nak dapat. Bajet tu ialah apa yang kita anggarkan untuk kita dapat. Okey, kita bajet kita anggaran ialah untuk simpanan. Simpanan duit keluar. Kita ada RM65, kita ambil RM15 kita simpan. Duit keluar lah tu daripada dompet kita. Apa yang keluar daripada dompet kita, semua dikira sebagai perbelanjaan. Walaupun namanya simpanan. Sebab duit kita ambil RM15 daripada wallet kita, keluar daripada wallet kita, masuk dalam tabung, dikira sebagai perbelanjaan. Walaupun duit tu tak habis, duit tu ada pada kita lagi. Tapi dia keluar daripada wallet kita tu. Dia keluar tu saja, walaupun nama simpanan, dia tetap dikira sebagai perbelanjaan. Tapi perbelanjaan yang bijak lah. Duit tu disimpan. Jadi simpanan ni lah perbelanjaan yang bijak. Tetap dikira sebagai belanja. Okey, makan tengah hari jelaslah memang duit tu akan keluar. Kita bagi dekat orang. Alat tulis pun sama. Duit keluar juga. Bagi dekat orang. Bagi dekat kedai. Itu semua sebagai belanja. Okey, itu anggaran kita. Sebelum kita nak beli barang, kita mesti ada dalam kepala kita. Kita nak beli barang sekian-sekian harga. Kita nak makan sekian, nak makan ni lah. Makan ayam, nak makan ikan keli, nak makan apa lagi. Macam lah. Itu adalah bajet. Tapi bila pergi kedai, awak makan RM43. Tahu dah ambil ayam, ambil makan adik awak, ambil contoh ni belanja awak makan tengah hari lah. Ambil melebihi yang sepatutnya. Bila nak bayar rupanya RM43. Kita anggar kita nak belanja RM40 je. Tapi bila nak bayar rupanya RM43.
campur dengan apa? Tax. Apa tu? Cukai. Mungkin tak perasan, lupa pasal cukai. Nak bayar cukai 6%. Service tax lagi. Servis apa tu? Cukai perkhidmatan. Mungkin sampai RM43. So awak dah terlebih berbelanja. Tu sebab kat situ dia buat satu kurungan. Ada kurungan RM3. Kenapa ada buat kurungan kat situ? Menunjukkan dia berbelanja melebihi bajet. Dia bajet RM40. Dia menganggarkan dia makan RM40. Tapi bila bayar RM43, dia melebihi kehendak dia. Melebihi keperluan dia. Dah macam seolah berhutang lah pula. Tapi tak berhutang sebab dia ada duit banyak. Dia ada duit RM65. Tapi dia dah tak bijak berbelanja. Jadi sebab tu ada kurungan. Nak menunjukkan dia dah terlebih belanja. Okey, Alat tulis. Dia bajet nak pergi kedai ni buat RM10. Tapi sampai kedai dia belanja. Dia belanja hanyalah RM7. Perbelanjaan sebenar dia RM7. So ada baki lagi RM3. Jadi bijaklah kat situ. Dia jimatkan, dia dapat jimat RM3. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak cover balik yang dia terlebih belanja pada makan tengah hari. Faham tak? Dia nak cover balik dia ni. Nak cover balik yang dia terlebih belanja tadi. So kalau kita jumlahkan kat sini, baki opposite tolak 65 tolak, kalau kita campur kat sini 65 juga. 15 tambah 40, 55. 55 tambah 10, 65. So 65 tolak 65. Ni kalau kita tambahkan dapat 65 juga. So baki dia berapa? Baki dia sifar lah. RM sifar. So okey, itu anggaran. Bajet. Bila pendapatan sebenar dia kena belanja RM65 lah. Dia tak boleh melebihi RM65. Cuba kita tambah kat sini. Kita akan dapat kenalah berbelanja RM65 juga. 15 tambah 43, 58. 58 tambah RM7, 65 juga. So, baki berapa cikgu tulis RM10 ni? Cakap kosong tapi tulis 10. RM sifar. Okey, RM sifar juga. Jadi baki dia tak ada. Perbezaan kat sini. Nampak perbezaan. Sifar. Ni sifar. Ini pun. Nampak tak? Tadi dia asal terlebih belanja. So dia cover balik. Jadi sifar balik kat sini. Ni macam dia belanja negatif lah ni. Dia belanja hutang. Macam RM3 ni macam hutang lah seolah. So dia cover balik jadi sifar balik. So ni dah tak ada lah. Dia cover balik tempat yang dia terlebih belanja tadi. So dia jadi potong lah. Terpotong balik. Ni pun sifar. Ini jadual ni nak tunjukkan kita apa? Kita mestilah berbelanja mengikut pendapatan kita. Macam sekarang kan kita ada banyak kemudahan apa? Berhutang. Ada orang sampai berhutang alung, akhirnya tak boleh bayar, bunuh diri. Macam itulah. Ada orang kalau ada gaji, cikgu pun terpaksalah berhutang juga nak beli rumah, beli kereta. Dia kadang-kadang kena bijaklah juga. Berapa kemampuan kita untuk bayar bulanan. Kalau tak, macam mana nak beli rumah? Kalau tak hutang, terpaksalah berhutang juga. Rumah, kalau rumah RM5,000, RM6,000 boleh lah. Boleh beli cash rumah. Ni rumah sekarang RM500,000. RM400,000, RM300,000. Mana ada tunai? Mahal. Jadi kita terpaksa berhutang. Tapi kena bijak berhutang lah. Kemampuan untuk bayar bulanan. Maknanya setiap perbelanjaan bulanan kita, perbelanjaan jangan melebihi pendapatan.
pendapatan kita 1,000. Jangan berbelanja melebihi 1,000. Itu paling kurang lah. Kalau belanja kurang daripada 1,000, kita ada simpanan, ada baki. Bila ada baki, kita dapat buat simpanan lebih lah. Macam tu. Jadi kena bijak menguruskan wang. Macam mana nak bijak? Kena senaraikan macam ni lah. Untuk bulan 8, contoh sekarang bulan 7. Bulan 8 awak ada buat senarai. Awak nak beli apa bulan 8 nanti? Awak nak ada pendapatan 100 contoh. Awak pun tolonglah mak ayah basuh pinggan, nanti minta upah. Potong rumput kat luar, minta upah. Kutip ada apa tin ke nak jual ataupun bateri kereta ayah awak yang dah tukar nak dibuang tu, awak ambil jual. Bateri tu mahal tau, bateri kereta tu. Siapa pernah jual bateri kereta? Bateri kereta, agak-agak berapa? Pernah jual tak? 100 lebih. Bateri yang tak guna tu, bateri kereta yang tak guna tu. Satu tu berapa pernah? Cikgu selalu jual lah sebab selalu tukar bateri kereta. Mungkin setahun lebih ataupun 2 tahun sekali kena tukar bateri kereta. Jual lah bateri kereta tu. Berapa puluh lebih. Oh. Ke ratus, tak ingat. Dia lebih kurang RM30. Taklah mahal. Dah bateri tu pun dah rosak sebenarnya. Tak boleh pakai lagi. Dia harga RM30 satu tu. Jadi, itu pendapatan. Awak contoh bajet bulan 8 awak nak dapat 100. Kena cari lah. Upah macam-macam cara lah. Awak contohnya awak nak beli apa bulan depan? Dalam harga 100 juga. Tak boleh lah harga 200. Barang awak nak beli harga 200. Duit nak ada 100 tapi nak beli barang 200. Mana boleh? Kena bijak berbelanja. Bijak mengurus pendapatan. Bijak mengurus perbelanjaan. Okay, boleh faham? Itu saja juga nak cerita ini. Kalau dia keluar soalan, biasanya kalau nak tanya pun, dia akan tanya berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Berapa baki, berapa duit simpan. Operasi tolak dia melibatkan operasi tolak. Pendapatan, tolak perbelanjaan. Itu sajalah. Okey, jadi bahagian bawah ni. Okey. Kita tandakan right pada barang yang dapat dibeli oleh Farah dengan baki wang. Ada baki ke? Oh, ada baki ada baki wang. Dah dapat cikgu. Apa? RM4. RM4. So RM4 yang mana dia boleh beli? Tandakan. Pembaris dengan Pembaris. beg dompet. Pembaris dengan dompet. Pembaris dan beg dompet. Okey, good. Beg dompet. Okey, boleh lah. Beg dompet pun boleh. Beg. Okey, yang bahagian mata wang, cikgu nak awak study sendiri lah. Cikgu pun tak pun nak terang tengok buku teks Amerika Syarikat. Saya dah tahu. Nanti untuk kelas akan datang, cikgu akan terang lebih lanjut pasal mata wang ni. Tapi yang ni buat sendiri dulu. Amerika Syarikat, apa mata wang dia? Siapa tahu? Dolar. Okay. Korea? Tahu dah. Siapa pernah pergi Korea? Ada orang pernah pergi Korea sini. Ikut mak ayah dia pergi melancong. Tak ada. Tak ada. Jepun yen. Cikgu pun tak adalah pergi mana. Jepun yen atau dolar. Yen. Dolar. Jepun yen lah. Yang lain cari sendiri. Jepun won. Jepun won. Jepun yen. Jepun yen. Korea baru won. Ya, betul. Korea adalah won. Okey, nanti cari sendiri yang tu. Tengok dalam buku teks. Siapkan muka surat. Berapa ni 51 tadi. 51 Okey, itu saja untuk hari ni. Ada soalan? Okey, pukul 8 ni awak ada. Pukul 8 ni awak ada apa ni? Apa benda tadi buat tadi? Taklimat. Bukan taklimat apa ni? Sambutan. Pendidikan moral. Aku yang pendidikan moral dia ada ceramah. Pendidikan Islam pun dia ada ceramah. Okey. Kalau siapa aja yang ada masa masuklah. Ada link Google Meet dia kan. Ceramah ustaz jemputan daripada luar. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Siapkan Ustaz Timur buku 1. Okey, Assalamualaikum semua.
Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, cikgu. Sama.